Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah menurut sekalian, kita masih lagi berada di unit 7 iaitu waspada selalu dengan tajuknya awas selalu. Untuk standard kandungan, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Dan seterusnya untuk standard pembelajaran, menulis ayat dalam perenggan yang diimlakkan. Untuk objektif pembelajaran kita pula ialah mengimlakkan perenggan yang dibaca oleh guru. Dan seterusnya kriteria pembelajaran, murid berjaya mengimlakkan perenggan yang dibaca oleh guru dengan betul. Baiklah murid sekalian, zaman ini zaman yang penuh mencabar, zaman teknologi maklumat di mana sebahagian besarnya urusan seharian kita dikendalikan ataupun menggunakan teknologi. Walau bagaimanapun, secanggih mana teknologi yang ada pada hari ini, kita masih perlu berjaga-jaga, kita masih perlu berwaspada. Kerana dalam kita menggunakan teknologi ini, ada kebaikan dan ada keburukannya. Dan sudah tentu keburukannya akan mengakibatkan kemusnahan pada diri kita. Sebagai contoh, kecurian wang, kecurian data peribadi dan sebagainya. Dan di mana dengan data peribadi kita, mereka boleh lakukan apa sahaja untuk menjatuhkan kita ataupun mengambil kesempatan terhadap diri kita sendiri. Okay, baiklah menurut sekalian, kita meneruskan lagi pembelajaran kita dengan kita melihat buku teks pada halaman 47. Mari kita sama-sama melihat dan meneliti kandungan teks ini, iaitu dengan tajuknya awas selalu. Hadif dan kawan-kawannya membaca maklumat tentang keselamatan kanak-kanak dalam talian. Jangan berkongsi maklumat seperti nama penuh, nombor telefon, alamat dan nama sekolah dengan orang yang tidak dikenali. Dan seterusnya, elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang tidak dikenali. Dapatkan kebenaran daripada ibu bapa. Seterusnya, jangan membaca pesanan, email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Dan seterusnya, jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Seseorang mungkin memalsukan identiti dirinya. Seterusnya, laporkan sebarang gangguan kepada ibu bapa dengan segeranya jika kamu berasa tidak selesa. Baiklah menurut sekalian, berdasarkan teks yang kita baca tadi mengenai keselamatan kanak-kanak dalam talian, kita janganlah sekali berkongsi maklumat seperti nama penuh kita, nombor telefon, alamat tempat tinggal, nama sekolah dan sebagainya kepada orang yang kita tidak kenali. Kerana bimbang maklumat kita tu akan disalahgunakan dan mereka ada tujuan yang jahat terhadap diri kita. Dan selain itu, elakkan diri kita daripada bertemu dengan orang yang kita tidak kenali kerana kita bimbang. Kita bimbang mereka ada tujuan yang jahat. Kalau berdasarkan apa yang kita lihat pada paparan sekarang ni, mengenai situasi kanak-kanak diculik, diculik. Walaupun kita tidak boleh berburuk sangka dengan semua orang, tetapi kita mestilah mengambil langkah berjaga-jaga. Dan seterusnya, jangan membaca pesanan, email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Kenapa kita bimbang? Bagi pihak yang tidak bertanggungjawab, mereka menyebarkan pautan-pautan yang tertentu untuk kita menekan pautan tersebut. Dan apabila kita menekan pautan tersebut, segala data maklumat kita dapat diterima oleh mereka. Mereka memiliki data pribadi kita dan seterusnya mereka boleh membuat pelbagai perkara seperti mengeluarkan wang daripada bank kita sendiri tanpa kita ketahui. Dan terlampau banyak kes-kes seperti ini yang berlaku di negara kita. Jadi kita mesti mengelakkan daripada kita terkena menjadi mangsa mereka. Baik, seterusnya, jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Seseorang mungkin memalsukan identiti dirinya, menyebabkan banyak implikasi yang buruk kepada kita. Dan seterusnya, melaporkan sebarang gangguan kepada ibu bapa dengan segeranya jika kamu berasa tidak selesa. Kamu mesti melaporkan kepada ibu bapa masalah yang berlaku pada diri kamu. Jika kamu diganggu oleh seseorang, mesti laporkan. Bimbang individu tersebut mempunyai niat yang tidak elok. Baiklah menurut sekalian, kita baru saja meneliti maklumat yang terkandung pada halaman 47 ini dengan tajuknya awas selalu. Untuk meneruskan pembelajaran, diminta kepada kamu untuk mengeluarkan buku latihan apa saja yang kamu ada
untuk kita melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, baiklah sekalian, saya akan membaca perenggan demi perenggan mengenai teks keselamatan kanak-kanak dalam talian. Jadi, saya minta kamu untuk mengimla apa yang saya sebutkan. Anda dah bersedia? Jom sama-sama kita lakukan. Internet memudahkan kehidupan kita dalam melakukan pelbagai urusan. Nokta. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi mangsa jenayah pihak yang tidak bertanggungjawab. Nokta. Perenggan baru. Jarak. Antara langkah-langkah keselamatan dalam talian yang boleh diambil ialah jangan berkongsi maklumat seperti nama penuh, nombor telefon, alamat dan nama sekolah dengan orang yang tidak dikenali. Nokta. Perenggan ketiga. Selain itu, elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang tidak dikenali nokta. Kita perlu mendapatkan kebenaran dan pengawasan daripada ibu bapa. Nokta. Perenggan seterusnya. Okey, jarakkan. Seterusnya, jangan membaca pesanan email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Nokta. Kita perlu mendapatkan nasihat daripada ibu bapa terlebih dahulu. Nokta. Seterusnya, perenggan seterusnya. Okey, perenggan yang baru. Tambahan pula,
Jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Nokta. Seseorang mungkin memalsukan identiti sebenar dirinya. Nokta. Okey, perenggan baru. Kita perlu melaporkan sebarang gangguan yang berlaku pada diri kita kepada ibu bapa dengan segeranya. Jika kita berasa tidak selesa. Yang seterusnya, yang terakhir, perenggan baru. Okay, jarak sikit. Kesimpulannya, koma, kita mestilah sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet agar kita tidak menjadi mangsa jenayah. Okey, baiklah murid sekalian, alhamdulillah kita berjaya mengimla perenggan yang telah saya bacakan. Okey, dan saya pasti kamu berjaya melengkapkannya dengan tanda baca yang betul, huruf besarnya, huruf kecilnya, dan selepasnya anda boleh lakukannya lebih baik daripada apa yang saya lakukan. Okey, baiklah murid sekalian, mari kita bersama-sama melihat sekali imbas perenggan penuh yang telah saya bacakan tadi. Okey, saya ulang semula. Internet memudahkan kehidupan kita dalam melakukan pelbagai urusan. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi mangsa jenayah pihak yang tidak bertanggungjawab. Antara langkah-langkah keselamatan dalam talian yang boleh diambil ialah jangan berkongsi maklumat seperti nama penuh, nombor telefon, alamat dan nama sekolah dengan orang yang tidak dikenali. Selain itu, elakkan diri daripada bertemu dengan orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan kebenaran dan pengawasan daripada ibu bapa. Seterusnya, jangan membaca pesanan, email atau memuat naik fail daripada orang yang tidak dikenali. Kita perlu mendapatkan nasihat daripada ibu bapa terlebih dahulu. Tambahan pula, jangan mudah percaya akan maklumat orang lain dalam talian. Seseorang mungkin memalsukan identiti sebenar dirinya. Kita perlu melaporkan sebarang gangguan yang berlaku pada diri kita kepada ibu bapa dengan segeranya jika kita berasa tidak selesa. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet agar kita tidak menjadi mangsa jenayah. Baiklah murid sekalian, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita, sedikit pesanan dan nasihat untuk saya berikan kepada anda. Baik, yang pertama, kita mestilah menjaga keselamatan kita. Jangan menggunakan telefon ataupun internet dengan cara yang tidak sewajarnya. Kita mestilah mengikut tata cara yang betul. Jangan kita membuka laman sesawang yang tidak sepatutnya, yang boleh mendatangkan pelbagai risiko pada diri kita. Termasuklah yang saya katakan tadi, boleh berlaku pencurian data peribadi, dan akhirnya akan berlakulah
perkara yang tidak diingini kepada diri kita. Dan akhir sekali, sentiasalah kita bercerita dengan ibu dan ayah kita. Jangan kita merahsiakan segala perkara daripada ibu dan ayah kita, kerana mereka perlu mengetahui apa yang berlaku. Jangan kita berasa diri kita sudah dewasa, kita tidak perlu memberitahu kepada ibu bapa kita. Dan sudah pastinya ibu bapa kita mempunyai pelbagai cara, mempunyai penyelesaian terhadap apa masalah yang berlaku pada diri kita. Baik, sekian saja untuk kali ini. Kita bersua lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.